46 muka surat 98. Yang ada kitab tolong buka muka surat 98. Kita berada pada bab yang ke-46. Hari ini kelas, satu lagi kelas, tamat dah kitab kita, insya-Allah. Jadi bye-bye. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ada kitab ya, buka muka surat 98 bab 46. Kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Insya-Allah kita mulakan pengajian dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Kita sedang menanti-nanti saatnya kan untuk meraihkan Zulhijjah. Lagi beberapa hari saja. Itu kok rahsia ramai hari ini muslimat datang ke masjid. Okay? Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kempen lagi, ajak-ajak lagi ke majlis-majlis ilmu seperti ini. Sebab setiap langkah kaki kita, setiap pusingan tayar kereta kita, setiap modal kita nak bayar duit minyak kereta kita, semua tu dihitung oleh Allah. Mudah-mudahan tak sedikit pun mengurangi pahala seperti pahalanya orang-orang yang dulu mengikut junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke medan jihad. Kerana apa saya berani menyatakan macam ni? Masya-Allah, kita sedang memperjuangkan diri kita sendiri, bermujahadah, berlawan dengan nafsu. Kadang-kadang yang datang ni adalah, tadi saya jumpa jemaah Masjid Taman Ta Ampang kan, sebab di sana kuliah hari ni tak ada kelas. Oh, patutlah dia pindah ke sini. Nampak tak? Dia tak kisah dah tempat mana, ilmu apa, guru siapa. Bila dia rasa hari-hari pergi majlis ilmu, tapi hari ni patutnya ada, tak ada pula. Dia pi, orang kata, tak tahulah bahasa mana, dia pi mencelapak tempat lain pula. Kan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kalau lebih jauh, lebih banyaklah pahalanya. Kan kalau kita pandang macam tu, alhamdulillah. Sebab saya pelik juga kalau depa ni datang, sebab depa pun sama macam kita. Dah belajar dah tajuk ni, lepas tu mereka dah nak menamatkan. Mereka dah buat keputusan habis kitab ni mereka akan menekuni 40 hadis kehidupan di alam barzakh. Okay? 40 hadis kehidupan di alam barzakh. Jadi yang ni 50 tanda-tanda orang munafik di sini pun habis. Saya malu dah nak offer sahabat-sahabat sebab jap datang, jap tak datang. Okay, Kak Nurma susah hati. Ustazah senyap je, ustazah datang tak hari ni? Ini pun masya-Allah tabarakallah kan, memang nak datang semua tempat, rindu dengan semua orang. Tapinya masya-Allah banyak sungguh tanggungjawab yang kita nak susun satu persatu. Jadi alhamdulillah, insya-Allah Kak Norma kita perjuangkan ini, kemudian satu kelas lagi tamatlah kitab kita ni. Jadi jemput lagi lah kawan-kawan yang daripada bab 1 dulu. Weh, kau tak nak datang ke? Kitab nak habis dah ni. Kan? Jadi mungkin dia datang bab pertama dulu, lepas tu bab last sekali. Tengah-tengah tu kita lah yang ajar ke dia.
Kan ada juga orang macam tu, dia syok beli kitab je kan. Pertama dulu dia semangat soft depan, lepas tu hilang tu, kita kata kita nak buat kenduri besar-besaran ni sempena khatam kitab contoh. Wah, kemain lagi dia datang. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, jadi kita yang istiqamah tak kiralah tajuk apa, ustaz mana, asal tahu majlis ilmu datangi. Kerana majlis ilmu itu adalah Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Jadi insya-Allah bab yang ke-46 hari ini kita nak berbicara tentang membuat kerosakan di muka bumi. Bila kita baca tajuk je pelik dah tajuk buku ni, pahal pula kena belajar membuat kerosakan di muka bumi. Kan? Sebab kalau mungkin ada orang yang pertama kali datang, ahlan wa sahlan, kitab ini menceritakan tanda-tanda orang munafik. Bukan sebab kita nak belajar jadi munafik, bukan sebab kita nak minta dengan Allah datangkan kepada aku orang-orang munafik. Bahkan berlawan dengan itu, kita tak nak sahabat-sahabat, jiran tetangga, saudara mara, hatta anak beranak keluarga kita di kalangan orang munafik. Kalau kita tak nak didatangi oleh orang-orang munafik, kenali ciri-ciri mereka supaya kita boleh berhati-hati. Ada gap antara orang beriman dengan orang munafik. Sebab yang dinamakan orang munafik ni bukannya orang kafir, tetapi orang yang kadang-kadang masuk ke masjid sama dengan kita, menutup aurat lengkap sama macam kita, tapi perangai dia ada salah satu daripada 50 perkara yang kita belajar. Hari ini sampai kepada membuat kerosakan di muka bumi. Nampak sangat kita perangai orang yang buat kerosakan ni, tapi kadang-kadang kita tak sedar kita pun terlibat dengan perangai seperti itu. Jadi tujuan belajar ni nak buang, seandainya daripada 50 ciri itu ada pada diri kita, satu persatu kita nak gugurkan sampai ke tarikh mati kita. Kita tak dimatikan sebagai munafiqun, tetapi kita dimatikan sebagai mukminun di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Okey, jadi yang ada kitab kita nak baca satu persatu. Islam menyuruh umatnya menjalani kehidupan yang aman dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Islam, kehidupan yang sejahtera. Macam mana nak dapat sejahtera? Mesti beriman, mesti bertakwa. Sebab Islam itu sendiri bermaksud sejahtera. Jadi kalau kita Islam dah, tapi tak melalui fasa kesejahteraan, mesti ada something wrong di mana-mana. Okay? Setiap Muslim wajib menjauhi dan meninggalkan segala bentuk perbuatan yang boleh merosakkan diri sendiri. Subhanallah, maha bijaksananya Allah menganugerahkan akal kepada setiap kita. Dan pembuktian seorang manusia itu sempurna kerana akalnya. Bila dia tak ada akal, dah hilang dah martabat diri dia. Kesian orang tu, duk jadi berjoget seorang-seorang tak pakai baju depan rumah kita tu, rupa-rupanya sebab dah tak ada akal. Kalau dia masih ada rasa malu, akalnya masih berfungsi, dia takkan macam tu. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, akal ini juga boleh meletakkan iman dan takwa dalam diri seseorang. Sebab macam mana kita nak kata dia beriman dan bertakwa kalau dia tak punya akal? Jadi orang yang punya akal lah boleh berbicara tentang iman dan takwa. Sebab tu suami-suami kita, anak lelaki kita, orang lelaki di mana jua berada, seminggu sekali hari Jumaat dia diseru dengan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Semua orang yang sempurna akal duduk depan ni. Tiba kita nampak orang gila duduk kat luar masjid. Oi, masuk, orang dah baca khutbah dah ni. Nanti dia akan kata, aku gila ke kau gila, kata kan? Sebab khutbah dah baca ni, kau bercakap pula suruh aku masuk dalam. Kan orang gila pula yang tahu. Sebab bila orang dengar khutbah, tak boleh bercakap walau nak suruh orang diam. Tak boleh bercakap. Tapi ramai yang buat tak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi orang gila tu dipanggil masuk ke dalam sedang orang membaca khutbah. Dia pun confused, aku gila ke kau gila, dia kata. Maknanya muslimat dirahmati Allah, bila sempurna akal, kita boleh seru dia ittaqullah. Bila disuruh bertakwa kepada Allah tetapi dia buat tak tahu sahaja, sebenarnya ini satu ciri orang yang merosakkan dirinya sendiri. Bahkan terkadang dia tak sedar dia merosakkan masyarakat. Bahkan dia tak sedar dia merosakkan agama. Bahkan dia tak sedar dia merosakkan negara. Nampak macam kecil, tetapi benda tu boleh berkembang biak. Kalau berkembang biak, subur, indah, cantik, tak apa. Tapi membiakkan sesuatu yang makin merosakkan.
membawa keburukan, menjatuhkan maruah, mengaibkan agama sendiri. Ini bahaya. Perangai yang merosakkan agama sendiri ni kadang bukan sebab hambatan daripada orang-orang kafir, tapi orang yang bersyahadah tu sendiri, orang Islam tu sendiri, macam gunting dalam selimut. Ya, betul ke kan? Saya selalu nak tergelak kalau saya cakap peribahasa ke gunting dalam lipatan dalam selimut. Saya nak cakap selimut tu sebab nak cakap musuh dalam selimut baru betul kan? Musuh ni mak-mak semua tak boleh lawan tau. Mak-mak punya peribahasa lagi power. Nak cakap musuh dalam selimut, saya cakap gunting dalam selimut. Suka hati je. Jadi gunting dalam lipatan baru betul. Okay, dari pagi tadi tersyasyul-syasyul lah kan bagi peribahasa. Oleh itu, seseorang yang melakukan kerosakan di muka bumi ini seperti maksiat dan segala bentuk dosa besar adalah tergolong orang-orang munafik. Maksudnya, siapa je buat melakukan kerosakan di muka bumi seperti dia melakukan maksiat. Orang Melayu tolong faham dan tolong sebar-sebarkan. Maksiat ni bukan kita faham lelaki perempuan tak ada hubungan suami isteri, tak ada hubungan mahram, tiba-tiba berpegang tangan, berdua-duaan. Kita nampak itu je maksiat. Laki si Polan tu buat maksiat, dia keluar dengan bini orang, sedap je mulut kita bercakap. Anak dara siapa tu buat maksiat dengan boyfriend dia, tak reti malu ke? Memang itu maksiat. Tapi ketahuilah maksiat bukan itu semata. Faham Maksiat ni apa sahaja kerja-kerja kita menderhakai Allah, itulah maksiat. Jadi kalau kita kata orang tak sembahyang, dia buat maksiat tak? Dia buat maksiat. Orang yang ada harta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak keluarkan zakat, cukup cengkelat diri, kan? Mengasingkan diri daripada program-program kebajikan, sedekah dan sebagainya. Dia sedang bermaksiat dengan harta yang Allah beri, rezeki Allah beri kepada dia. Tapi kesian orang Melayu bila nampak benda-benda berdua-duaan ni je maksiat. Sedangkan banyak lagi perkara-perkara maksiat. Sebab tu kadang-kadang kita tak rasa benda tu dosa. Macam saya selalu bagi contoh, macam orang Melayu takut sangat bila dengar perkataan, kena sebut jugalah sebab dah memang itu kan, perkataan babi. Takut sangat sahabat. Gelilah ustazah, jijiklah ustazah, najis, kemain lagi. Betul najis mughallazah, tapi dia tak rasa rasuah itu najis. Menipu itu pun najis. Banyak sangat benda sahabat. Maksud najis di situ apa? Kenapa kau dekat pada benda-benda tu? Sedangkan haram dia sama macam Allah haramkan daging babi kepada kamu. Tapi sebab dari kecil, jangan sentuh anjing, jangan makan babi, tu je yang kita tahu. Tapi anak-anak kita ajar dia menipu. Cakap kat bapak kau, mak tak ada duit. Padahal duit mak lagi banyak daripada duit bapak. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini contoh je. Okey. Seseorang yang melakukan kerosakan di muka bumi ini seperti maksiat dan segala bentuk dosa besar adalah tergolong orang-orang munafik yang amat dimurkai Allah. Bila nama orang munafik, amat dimurkai Allah dan akan mendapat balasan azab darinya di hari akhirat. Orang yang berdosa, buat maksiat, akan dimurkai Allah. Orang yang dimurkai Allah, kalau kita sesama manusia, ustazah saya tak dapat ikutlah ustazah. Kenapa kak? Saya tengah proses membelai jiwa, kan? Belai jiwa kenapa kak? Gaduh ustazah seminggu ni, tengah baik-baik semula lah ni, cancel lah nak ikut ustazah. Sila kak belai, gosok lebih sikit, macam tu ustazah cakap. Sebab semua rumah tangga sahabat-sahabat dirahmati Allah biasa je up and down kan. Kadang-kadang terlepas cakap. Biasa kita terlepas cakap tu benda besar, tapi dia tak terasa hati pun, tak ada nak merajuk-merajuk. Tapi kadang benda kecil je, entah macam mana mood dia hari tu, habis rosak segala. Tak bertegur siapa 3-4 hari seminggu. Jadi saya ni tengah dalam proses nak membelai jiwa. Silakan. Bila Allah murka, sama sekali kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Okay? Maka ustazah tak boleh kata kita boleh membelai jiwa Allah. Marah guru-guru tauhid kita, memang tak boleh. Sebab sifat yang kita dapat pada manusia tu tak mungkin ada pada Allah. Allah Al-Khaliq, kita makhluk. Tapi bahasa mudah kita nak cakap, kita tahu sedar diri kita dah buat Allah murka pada kita. Tak ada jalan lain kecuali melalui jalan taubat.
So taubat ni bukan saja menyesal dengan maksiat yang kita pernah buat. Allah, dulu duit banyak tapi tak pernah keluar zakat. Contoh, sahabat-sahabat, dulu tahu aku ni kena tutup aurat tapi tak tutup aurat. Tahu solat Jumaat tu kena buat bagi suami-suami kita tapi kita yang ajak suami kita, tak payah pergi lah bang, minggu lepas kan dah pergi. Kenapa? Abang kan dah gaji, minggu ni kita pergi mall sana sini. Kita pula kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh, ini berlaku kerana jahilnya kita. Tak apa-apa lagi. Tapi maksiat itu kita hindari setelah mana sahabat-sahabat muslimat? Setelah kita mengetahui, oh rupanya Allah murka, jahilnya saya dulu ustazah, teruknya perangai saya dulu ustazah. Tak payah cerita kat ustazah, tak payah cerita dekat kawan yang kita tumpang kereta dia. Ini nak pergi majlis ilmu macam-macam nostalgia dulu-dulu, nampak orang pakai skirt pendek, aku dulu lagi teruk daripada tu. Kawan tu tengah fokus bawa kereta, terus toleh belakang, langgar benda kat depan. Sebab tak sangka sekarang tudung dia labuh sungguh. Takkanlah dulu macam tu, toleh belakang sahabat. Tak payah cerita. Sebab apa? Sebab itu silap kita masa kita jahil dulu. Orang tak kenal kita, tak payah rasa segan. Aku boleh ke kawan dengan orang yang hari-hari majlis ilmu ni? Aku ni baru nak start, dia tu dah level-level ustaz. Boleh ke aku nak kawan dengan dia? Tak payah. Kita dah start, terus jalan terus ke depan. Jangan toleh ke belakang dah. Jaga hati kita sahabat-sahabat. Kalau kita asyik bermenung, asyik mengulang sebut cerita dulu, saya menyesal ustazah dulu minum arak pun saya buat, tak payah cerita. Sebab bila kita bercerita, takut nafsu kita dijentik semula. Best kan dulu kau buat macam tu, tak ada siapa pun tegur, okey je, kau makin dapat rezeki banyak lagi ada. Ni setan punya kerja. Maka bila teringat, cepat-cepat istighfar. Teringat, cepat-cepat istighfar. Apatah lagi kita nak share balik cerita-cerita itu di media sosial kita sebagainya. Stop terus daripada berbuat itu perbuatan tindakan yang bagus bagi orang-orang yang menyesal. Dan taubat sahaja sahabat-sahabat bukan menamatkan dosa tu, tetapi juga Allah suruh kita gantikan dengan amal salihat. Jadi apa saja yang dulu kita dah buang masa macam-macam, sekarang gantikan dengan amal salihat tanpa rasa penat sampailah ke akhir hayat. Saya dah ulang perkara ni di mana-mana sebab ramai je orang bertaubat. Dia taubat, dia hijrah tapi masih merasa lazat dengan dosa yang pernah dia buat. Taubat, kononnya hijrah hanya dari segi pakaian, hanya dari segi dulu tak solat sekarang solat. Tapi kerja yang dulu duk menipu orang masih buat. Kerja yang dulu duk aniaya orang macam-macam masih buat. Itu belum taubat namanya. Okay, jadi macam mana kita nak seiringkan taubat yang kita kata hijrah tu dengan langkau? Takkan tak boleh. Tipu sikit-sikit je pun tak. Nama tipu aku takkan buat. Masya Allah, kerana apa? Kerana aku hanya fokus kepada amal salihat sekarang. Barulah betul namanya hijrah yang istiqamah. Kalau tidak sahabat hanya hijrah lah. Nak istiqamah ni cukup payah. Memang betul. Kan sebab hijrah ni mudah, yang susah nak istiqamah. Penat lah ustazah nak istiqamah, memang penat cik. Yang tak penat istirahat. Kalau istiqamah tu penat sangat. Okay. Habis tu saya istirahat je lah ustazah. Silakan istirahat. Dia balik jawab, kalau istirahat je kat dunia ni, nanti dekat akhirat kita penat kan ustazah, kena balon. Tahu tu, tahu sahabat-sahabat, tapi duk buat lagi. Macam tu lah kita. Subhanallah. Jadi ustazah sekarang ni tak berapa susah sangat. Dia tanya, dia jawab balik. Dia tanya, dia jawab balik. Kita tinggal angguk geling, angguk geling. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Baik, kita rujuk kepada suratul Baqarah 11 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat bencana, yakni kerosakan di muka bumi. Kalimah la tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan di muka bumi. Maka jawab mereka, hanya kami berbuat kebaikan. Perasan tu orang-orang munafik tu, kami buat baik je, bukan kacau orang pun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu berbuat bencana tetapi mereka tidak sedar.
Banyak kan sahabat-sahabat, kenapa nak jual air mineral sampailah berjoget-joget, tak pakai baju, pakai pun tutup benda yang tak tahu nak katalah. Awak ni nak meniaga, buatlah cara meniaga. Modal saya, usaha saya, awak sibuk buat apa? Yang pakai produk awak tu siapa? Yang beli siapa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kata kita buat baik, ai bagi banyak peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak Melayu. Tak terima kasih lagi ke? Tapi sahabat-sahabat, berapa ramai yang dirosakkan kerana perbuatannya. Dia rasa dia buat perkara baik, innama nahnu muslihun, tapi dia telah merosakkan dirinya, merosakkan masyarakatnya, merosakkan agamanya, merosakkan negaranya. Tapi tak sedar diri. Minta maaf sebut, kadang perbuatan macam ni kepada ketua-ketua kelompok masyarakat. Hatta kalau tidak ada iman dan takwa kepada pemimpin, dia rasa buat tu, tapi apa yang dia buat tu merosakkan. Kadang kepada guru-guru, maka sebelum kita bertindak, kita mengeluarkan apa sahaja, sahabat-sahabat, undang-undang ke, mesti fikir apa kesan. Ni yang kita dapat hari ni, kenapa yang susah sangat nak solat? Mungkin kesan pendidikan 20 tahun lepas. Jadi kalau hari ni kita tak tegur, kita tak bagi tahu, cabarannya begitu besar, bayangkan kita dalam kubur dah. Masih adakah anak cucu kita yang angkat tangan menghadiahkan doa kebaikan kepada kita? Kerosakan di tahun 2022 ni, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, adalah kesan pendidikan yang lepas. Bukan semua, ramai je yang sukses berjaya. Tetapi kalau gagal, muslimat dirahmati Allah, ramai macam itulah. Yang penting aku buat baik, aku tak kacau hidup orang pun. Tapi rupa-rupanya bukan saja dirinya yang rosak, akhirnya sampai ke peringkat agama, masyarakat dan negara. Bayangkan nanti dia nak jawab apa di hadapan Allah. Sebab tu hari ini semua kita ibu-ibu kena ada rasa di hati, bukan doa untuk anak-anak kita saja. Anak-anak saya lepas dah ustazah, SPM semua cemerlang, alhamdulillah hari ini semua yang tu ini yang ini semua hebat-hebat. Jangan pernah melupakan anak-anak kita yang kita pandang kat luar. Ya Allah, maghrib-maghrib duduk kat luar, tak sembahyang ke budak ni? Kita nak tegur tak mampu. Kau campaklah hidayah dalam hatinya, ya Allah, tunjukkanlah kebenaran, ampunkanlah dosa ibu dan ayahnya. Kalau tak tegur anak tu macam tu, bercakap. Kita berjalan ke masjid ni, sahabat nampak anak-anak jiran berkeliaran kan? Suami kata rajinnya zikir, kan suami kan? Bukan zikir bang, doa anak orang tu, ya Allah. Nak cakap kang jadi ngumpat, jadi saya doa je lah, moga Allah ampunkan dosa mak ayahnya. Kalau tak tegur anak suruh masuk dalam rumah waktu solat ni. Bahkan kadang-kadang kita nak bercakap lebih-lebih, kita tak tahu mak ayah dia sampai pitam dah kat dalam, duk panggil suruh masuk, anak tu tak nak masuk juga. Kan sahabat, kita main cakap je, Allah ustazah berbuih dah mulut kita ni cakap, suruh solat, tak nak solat. Jiran mengata, maklumlah saya ni ketua muslimat kat masjid ustazah, anaknya tak sembahyang. Contoh kan sahabat-sahabat. Bukan ketua muslimat sinilah, ketua muslimat sini solehah. Okey. Kemudian muslimat dirahmati Allah, ramai orang yang tak sedar dia buat silap. Sebab itu kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita perasan kita baik, tolonglah cari kawan-kawan yang insya-Allah boleh PM tepi kita. Kau semua okey dah, tapi satu bab ni, ikhlaskan hati menerima nasihat. Bila kawan-kawan kita menegur kita dengan ikhlas, terimalah dengan ikhlas. Selalunya yang ikhlas menegur kita siapa? Kadang-kadang suami kita tegur, walaupun cara dia tegur tu kita tak berapa suka kan, muslimat dirahmati Allah. Kak lah elok-elok kot ia pun, tapi fikir balik dah memang tak elok dari dulu kini selamanya. Tapi apa dia cakap tu betul, terima je lah. Tapi kita tak boleh terima kadang-kadang. Susahnya nak terima, sebab hati yang tidak sihat adalah hati yang tak suka terima nasihat. Ini kami belajar dalam kitab La Tahzan. Kalau hatinya sihat, boleh dibuktikan dengan hati yang suka menerima nasihat. Kan bila hati ni, Allah kan, ustaz ni tak cakap direct ke aku ni, tapi aku terasa macam, kenapa hari ni aku terasa sungguh? Ustazah, kuliah ustazah ni macam santai je, tapi banyaknya kena bantai. Itu bukan saya cakap, orang cakap. Kan muslimat saya pergi Kuantan baru ni, terima kasih ustazah atas kuliah yang santai, saya terasa banyak kali kena bantai. So kita bagus betul pantun dua kerat akak ni, bagus betul lah. Saya tak terfikir pun macam tu. Saya tak niat nak bantai-bantai akak, tak, memang ustazah tak niat, tapi akak terasa dibantai sungguh. Kalau orang Kedah bantai tu jadi lain kak, mai bantai saya tu sedap dia tidak kan. Jadi kita nak sebut macam mana muslimat, rasa tu.
Kalau kita terasa, insya-Allah di situ ada hidayah. Terasa aku ni ustaz ni sebut, tapi terasa je, tak ada kekuatan untuk mengubah diri, itu belum. Sebab tu kita disuruh minta taufik dan hidayah. Hidayah dapat dah, tapi kita tak ada kekuatan untuk berganjak daripada tempat maksiat tu berpindah kepada tempat yang beramal salihat. Okey, tahu saja. Ini kami belajar pagi tadi dalam kitab Al-Tahzan, sahabat dirahmati Allah. Berilmu saja tapi tak beramal, ini sikap orang Yahudi. Kalau kita beramal saja tanpa kita berilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini kerja orang Kristian. Jadi Islam ni datang untuk apa? Untuk sederhana. Kan sahabat-sahabat, jangan melampau sangat sampai mana hajah ni tak nampak, dia duduk dekat betapa kat Gunung Jerai sekarang sejak balik haji ni. Kenapa dia kata pergi kenduri tu maksiat, kan? Pergi masjid tu lagi banyak ngumpat, kan? Allah pelik dah orang ni. Tapi tak boleh juga jadi orang yang melampau-lampau. Kak, akak ni pagi petang kuliah saya ada je kat masjid. Suami kat rumah dah masak ke pun lantak dia lah ustazah. Pandailah dia. Lain pula sahabat. Kan? Anak-anak macam mana kak? Kan? Halah ustazah dah tua-tua ni, pandailah dia. Nanti dia orang tu balik Sabtu Ahad nak jumpa akak, mak dia, akak duduk kat masjid pagi sampai malam kan. Kan kalau dia pun merajuk bulan depan tak nak balik macam mana? Tak kisahlah ustazah balik ke tak balik ke, saya duduk kat masjid kerana Allah. Nak kerana Allah pun kena tengok masanya. Okay? Jadi kalau saya nampak pagi sampai malam tak balik-balik, saya suruh balik kan? Sebab saya tahu dia ada suami kat rumah. Kan sahabat rupa-rupanya gaduh dengan suami tu yang daripada pagi sampai ke malam nak duduk kat masjid je. Masya Allah, bila dah tengah sweet-sweet tu tak datang pula masjid, sebulan tak datang. Ni tengah sweet ni ustazah tak boleh tinggal langsung. Ini benda yang melampau-lampau. Apa yang kita buat jadi melampau pun tak jadi ibadah. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah 205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Apabila ia berpaling, ia berusaha di muka bumi, berbuat kebinasaan dan merosakkan tanaman dan anak-anak. Dan Allah tiada mengasihi kebinasaan itu. Apa saja perkara kebinasaan. Kalau sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tanam lalang, tak mungkinlah nak tumbuh padi. So bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita hari ini? Sebab tu dalam doa-doa Ustazah Zai kadang-kadang orang tanya macam mana Ustazah boleh doa untuk anak-anak apa macam tu, apa nangis-nangis. Dan memang anak-anak orang pun anak-anak kita sahabat. Kita sedih bila tengok anak-anak sekarang ni macam manalah Islam masa depan. Bukan tengok macam mana dia nanti. Ya Allah, kalau macam ni macam manalah Islam 20 tahun akan datang. Sebab Nabi suruh kita tengok generasi hari ini ni, itu adalah gambaran Islam di masa depan. Faham ya? Jadi kalau kita letakkan hari ini, kenapa perlukan pendidikan yang kita tanam kepada anak-anak ni? Saya kalau dalam program-program kebajikan, rehla, saya nampakkan para muslimat ni, kenapa kita nak sokong, nak bagi sumbangan, nak bantu lagi keselesaan pendidikan agama, madrasah kalau di luar negara, pondok-pondok pesantren di Indonesia. Sebab tempat ini adalah tempat untuk memasak jiwa anak-anak. Pasakkan dengan keimanan dan ketakwaan. Daripada usia kecil lagi dia ajar. Kita hantar anak-anak kita ke tadika Islam, yang mereka hafal rukun Islam, rukun iman, hadis-hadis yang simple-simple itu, sampai tua insya-Allah mereka baca yang itulah. Sebab daripada pilingnya, asasnya. Insya-Allah doa makan dia, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Siap dengan ya Allah berkatilah. Dia tahu tu maksud dia tu. Kita lamanya lah cucu aku ni baca doa. Sebab kita tak tahu maksud doa makan. Dah lah tak tahu maksud. Kita pula baca sampai ketua ni, Allahumma barikana fima razaqana. Kenapa jadi macam tu? Sebab dah tua baru nak belajar. Lepas tu lari belaka makhraj dia. Kan doa makan je kot ustazah, takkan nak jumpa guru tajwid. Memanglah tak dapat rezeki yang diberkati kalau duk rabban apa tadi? Barikana fima razaqana. Anak yang dihantar daripada kecil tu insya-Allah sampai tua. Sebab tu bila budak-budak kan, Allahumma rahamna bil Quran,
dia duk zikir doa lepas ataupun sebelum baca Quran tu, mana yang salah tu cepat-cepat betulkan. Saya suka duk berjalan saja, berjalan kelepah-kelepah depan belakang rumah saya tu jadi Darul Fawaz, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nanti saya berhenti. Budak ni suka hati je dia sebut macam ni. Suruh solat, kalau di Darul Fawaz tu saya sengaja budak sesi pagi yang datang mesti solat duha berjemaah. Okay, kenapa solat duha berjemaah? Suruh mereka baca 2 rakaat ni, semua bacaan tu dibaca dengan kuat. Mesti baca kuat. Sebab syok bila mereka baca kuat. Cubalah ibu-ibu buat dengan anak cucu. Cuti-cuti ada 4 orang. Siapa yang paling kuat baca nanti, mak tok belanja aiskrim. Memang sampai terkeluar nak tekak dia kuat-kuat. Kenapa kita nak suruh kuat? Nanti kita akan jumpa. Siratal lazina am'amta alaihim ghairil maghdubi. Salah ni. Biarkan dulu. Lepas solat tu, pandainya cucu nenek ni. Kan puji dulu kembang-kembang ni kan. Cuba Kak Ngah baca. Betul dah Kak Ngah baca. Cuba adik baca. Lagi kuat, lagi kuat. Dialah rupanya yang am'amta alaihim. Masa tu juga kena betulkan. Kalau kita biar sampai ketua, sahabat-sahabat dirahmati Allah sampai ketua, tu yang ngatuknya pun jadi imam kita, am'amta alaihim, kita pun amin kan. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Ramai tahu yang baca macam tu. Kan siratal mustaqim, sedangkan mustaqim. Kan macam mana boleh mustaqim pula ni kan? Allahu Akbar, muslimat dirahmati Allah. Maka asasnya tu. Jadi saya kata kalau madrasah ni bukan nak gelak siapa-siapa. Kalau rasa ada, macam ada je cucu aku baca macam tu. Ini peluang kita untuk betulkan. Ibu-ibu, kita hanya betulkan an'amta dia hari ni. Bukan salahkan guru pasti dia, guru tadika Islam dia sebab ramai-ramai ni. Kita dulu pun belajar ramai-ramai macam tu. Kan ustaz tak sempat. Ustaz kita dulu semua tua-tua. Ustaz sekarang je muda-muda. Kan ustaz baca Fatihah 10 kali, ustaznya tidur. Kita lah hafal dulu kan. Jadi Masya Allah, sekarang ni ustaznya Masya Allah datang berjalan. Kan tak bawa rotan, takut nanti kena saman. Ustaz-ustaz sekarang takut nak pegang rotan, pegang pen. Rupanya ketuk dengan pen pun balik mengadu dengan mak. Ustaz tu tadi ketuk kita dengan pen, maknya pun mengongi sungguh. Dengan pen je sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustaz buat ke anak saya jentik anak saya pun tak pernah tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolonglah beri kerjasama. Kita nak didik generasi depan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kalau betul kaedah sekarang ni, insya-Allah depan tu mereka yang akan membetulkan dan tidak akan merosakkan agamanya. Kalau piling dia kukuh. Macam mana kita nak kuatkan asas tu daripada usia kecil? Yang terlambat sekarang ni bukan nak didik anak, nak didik cucu pula. Jangan keras sangat ni. Dia kan cucu duduk dengan saya ustazah. Dulu masa anak saya tak tahu semua ni. Saya tak pergi masjid. Sekarang cucu saja. Lantaklah mak dia nak marah ke, menantu saya nak bulat mata ke, tu cucu saya. Cik sabar-sabar. Tu anak kepada anak acik tu. Menantu acik tak balik 3 bulan rupanya sebab garang sangat mengajar Quran kat cucu kan. Menantu kita kecil hati. Semua nak balance ni cukup susah. Percayalah nak balance ni ibu-ibu dirahmati Allah, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku dah buat silap, tapi Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anak-anak aku bukan tak baik ya Allah, Engkau tundukkanlah hati mereka kepadamu. Sebab siapa pun mereka hari ini bila hatinya tunduk kepadamu, mudah dia akan menjadi anak yang taat kepada ibu ayahnya. Satu punca, ingatkan dia tentang Allah, sentiasa perhati dia. Sahabat. So akhirnya Allah juga yang sangat berhak untuk membolak-balikkan hati. Kalau kita kata kita tersilap mendidik anak-anak kita dulu, anak kita insya-Allah masih boleh dididik dengan nasihat-nasihat kita hari ini. Masih boleh dididik, tapi dengan caranya yang betul kan. Betul lah kau dapat gaji besar tu. Jangan lupa ni 10 Zulhijjah ni raya haji. Mampu kan long, bukan mahal sangat pun korban dekat Masjid Al-Mustaqim Ampang tu. Satu bahagian berapa Kak Noh? Kak Roma? 600? 800 tepat. 800 ringgit kan. Mahalnya mak, lembu apa dia beli? Tengok tahun lepas lembu kecil je ada je cakapnya. Tak apa, kau tak payah banyak cakap. Ni ada pula ni dekat Kemboja 350 je kalau kau nak masuk. Lepas tu apa hal murah sangat mak? Pelik dah dia orang ni. Ni tipu ni, sindiket ni. La ilaha illallah.
Allahu Akbar, sahabat dirahmati Allah. Itulah hari ni kita nak mendidik. Ustazah yang murah, dia kata sindiket masuk poket dia. Bukan isu mahal murahnya, yang penting tahun ni mana kita punya jiwa nak berkorban. 10 Zulhijjah, okey, dah terlepas. 11, 12, 13 hari tasyrik. Muslimat dirahmati Allah, kalau orang nak masuk korban, hari terakhir tu hari tasyrik, baru dia sedar diri. Mak dah RM800, tolong hantar dekat Masjid Al-Mustaqim. Tutup dah, engkau ni lembu pun dah habis dah kan. Tapi boleh lagi tak dia masuk kalau ada bahagian? Sebenarnya boleh. Cuma sayanglah yang last minute ni. Sepatutnya Jumaat ni 1 Zulhijjah, dia dah dapat pahala tambah. Apa pahala tambahnya? Tahan diri daripada potong kuku, tahan diri daripada potong rambut. Jadi hari Jumaat tu biasanya kita potong kuku kan, sunat hari Jumaat. Jumaat itu special, jangan potong kuku. Alamak panjang ni ustazah, hari ni lah potong. Sebab Jumaat ni kita tak boleh potong, muslimat. Bila Jumaat ni kita tak potong, baru tahu pasal sunat tak potong kuku. Dia duk meratip lah hari-hari. Meratip ke meratap? Hari-hari dia sebut, ustazah bila lembu saya nak sembelih, kenapa awak ni? Awak kan daftar lembu yang ke-98, memang hari ke-4 lah baru sembelihnya. Contoh, sahabat-sahabat, panjang lah, cuba ambil gambar hantar WhatsApp kat ustazah, panjang mana? Loh, panjang tu je pun. Selalu 2 bulan tak potong kuku, tak komplain. Tapi sebab nama ibadah, dia rasa berat. Kenapa sampai macam ni kita muslimat? Namanya Allah nak bagi pahala lebih kalau kita ada ilmu. Tapi kalau tergunting juga, janganlah cari ustazah nak bayar dam. Tak payah bayar dam. Oh Allah, dia pergi cari ustazah. Nak bayar dam berapa ni ustazah? Bukan maksud kena bayar dam. Kita bukan ihram umrah. Menahan diri seketika sampai lembu kita disembelih. Kan kita kena tahu lembu kita dah disembelih ke belum. Info tu semua kena sampai kat kita. Kenapa nak tahu lembu dah disembelih ke belum? Sebab lembu dah disembelih, barulah kita boleh bebas daripada pantang larang tadi tu. Tapi kalau tak jaga pantang larang tu pun bukan ibadah korban kita tak sah. Ibu-ibu, ilmu macam ni perlu sangat sebab kita dah ada duit. Sahabat tadi saya lambat sikit, saya halu seorang pembekal lembu. Tak maaf sebab ni dah dekat nak ibadah korban. Saya kesian banyak sangat benda-benda macam ni yang terlepas pandang. Saya telefon dengan seorang pembekal lembu. Ustazah, saya dekat kawasan sekian ni, ustazah tahu kan banyak fakir miskin. Lembu saya kat sini ada berapa ratus ekor dekat ladang tu, memang pembekal lembu lah. Jadi ceritanya dekat tempat saya ni ustazah, ramai orang pencen-pencen yang gaji besar-besar dulu pencen, tapi tak nampak pun batang hidung untuk berkorban. Kak, sabar kak, mesti dia korban tempat lain ni. Berekor-ekor lembu dia bagi, faham ustazah. Tapi nak ceritanya, beza orang Melayu dengan satu puak lagi. Sahabat-sahabat, kalau dia jaga agama lah. Kita orang Melayu ada yang jaga agama, ada tak jaga agama. Rohingya, Bangladesh ada jaga agama, ada tak jaga agama. Jenis jaga agama kita masih berkira dengan korban. Jenis jaga agama mereka, meremang bulu roma saya nak cakap, dia setiap tahun hantar lembu ke penempatan Rohingya di Selayang. Okey? Kalau masa tu lembu saya harga 4-5 ribu, dia akan cari lembu harga 7 ribu saja. Lembu yang besar, lembu yang gemuk, dan mereka punya pahaman, satu ekor lembu tu untuk satu keluarga dia. Maksudnya kalau nak bagi 7 nama pun, nama isteri, nama anak-anak, kalau paling jauh pun sepupu yang dia kenal. Sebab faham dia, lembu ni adalah kenderaan yang kita sembelih ni, kenderaan kita di akhirat. Kau siapa naik kereta aku? Macam tu pula dia faham kan sahabat-sahabat. Jadi benda ni bagus juga untuk kekeluargaan. Cuma jangan kita menambah-nambah lah benda yang Nabi tak kata. Tapi nak cerita bagus juga, dia cari lembu paling mahal, dia share dengan orang yang dia kenal. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Kita kalau boleh nak cari yang paling murah, kita dah pam duit, kita tak ambil tahu pasal tu. Ini bahaya. Okay, sebab apa? Sebab bagi mereka, dia kata orang Melayu banyak duit, tapi kenapa berkira dalam korban? Mereka di sini pendatang, jaga agama, tapi mereka kumpul duit untuk pastikan mereka berkorban setiap tahun. Setiap tahun. Malu muslimat dirahmati Allah. Saya tak bercakap kosong. Orang Rohingya memang setiap tahun booking lembu yang paling mahal kepada mereka. Dan kita orang-orang masjid juga menjadi saksi. Ada kadang-kadang kita tengah buat korban, yang dukung anak tu pun bangsa mereka juga. Lagi meminta-minta ustazah, beratur kali pertama pakai baju biru,
Lepas tu kali kedua dia tukar baju belang-belang. Saya nampak tu orang sama tu. Perangai tak senonoh. Sebenarnya ujian untuk kita kan sahabat. Supaya mulut kita bercakap. Tapi bila saya dengar cerita macam tadi tu, saya insaf. Oh, lepas ni kalau aku nampak Rumi Amin tak daging dekat ni. Ini yang jenis macam bangsa aku jugalah. Dia jaga agama, dia yang tidak. Tapi mereka punya jaga agama sampai macam tu. Kita punya jaga agama satu bahagian cukup dah. Padahal kita mampu untuk satu ekor lembu. Dia hantar ke tempat yang paling miskin. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tak payahlah gaduh dalam negara, keluar negara, mahal ke murah. Ilmu kita dapat ni macam mana untuk kita menunaikan ibadah korban. Yang paling sedih, kita mampu sebenarnya. Mampu tu dalam tempoh 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah ni ada makanan untuk dimakan. Ibu-ibu kawasan Ampang macam mana? Makanan, duit yang kita ada sekarang ni boleh makan tak sampai akhir hayat? Rasanya lah. Oh, rasanya 7 keturunan tak habis Ustazah. Pun tak masuk korban. Allah mampu tu maksud sepanjang 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 kita memang ada makanan cukup. Walaupun harga ayam naik, harga segala naik kan, kita masih ada makanan. Masya Allah, banyaknya kehilafan kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Walaupun benda bukan wajib. Apa hukum korban? Apa hukum korban? Jangan sebut sunat ibu-ibu. Sunat muakkad yang sangat dituntut menghampiri wajib. Kalau kita sebut sunat, ya Allah Ustazah, sunat je. Kita tak nampak kelebihan-kelebihan dia. Allahu Akbar. Baik, kita teruskan. Minta maaf. Kat mana tadi? Banyak sangat terskip. Jangan marah ya ibu-ibu. Saya rasa macam lagi nak dekat korban ni lagi macam-macam kepelikan timbul. Bismillah. Sekali batuk best juga sebab ada orang sambung. Itu cantuman hati namanya. Okay? Cuba hafal kalimah wallahu la yuhibbul fasad. Sebut sekali lagi. Dalam Quran bila kita jumpa kalimah la yuhib, patutnya orang beriman rasa bergementar ni. Allah tak suka, Allah tak kasih, Allah tak cinta kepada siapa? Golongan yang melakukan kebinasaan ataupun kerosakan itu. Jadi orang yang bertadabbur Quran ada takabur dalam hati. Takabur ni jiwa-jiwa yang sombong. Dia mampu mentarbiah hati dia. Sombong dah aku ni. Saya bukan kacau orang Ustazah, saya buat diri saya sendiri. Saya nak berlive, nak TikTok ke apa tu page saya, bukan page dia orang. Kan? Ini bunyi-bunyi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Innallaha wallahu la yuhibbul fasad. Kenapa saya kaitkan? Sebab ada banyak ayat yang innallaha yuhibbu. Kan? Sesungguhnya Allah yuhib. La dekat depan tu tak ada. Makna kalau yuhib tanpa la, Allah suka, Allah cinta. So bila kita baca dalam Quran kalimah Allah suka, Allah cinta, moga-moga itu aku. Tapi bila kalimah itu Allah tak suka, Allah tak cinta, cepat-cepat beristighfar. Jangan aku ni ya Allah yang terlibat dengan kebinasaan, dengan kerosakan. Satu ayat lagi dalam suratul Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi, sesungguhnya Allah tiada mengasihi orang-orang yang berbuat bencana itu. Jadi terjawablah kepada tajuk 46, membuat kerosakan di muka bumi. Allah tak suka orang-orang yang macam ni daripada 3 ayat yang kita belajar tadi. Ibu-ibu okey ke? Muslimat okey ke? Okey. Ke jadi stres belajar kitab ni. Kitab ni sebenarnya syok muslimat dirahmati Allah. Sebab kita boleh kenal diri kita. Allahu Akbar, takutnya kita rasa kita dah buat benda betul dah, rupanya tak betul di sisi Allah. Kita bukan betul kalau kita buat sesuatu yang kita rasa betul. Sebab nak buat benda betul ni sahabat bukan apa yang kita rasa. Sebab tu kena ada ilmu. Kita kata benda ni betul, aku masuk korban dah, aku apa lagi kecohnya? Dalam ibadah korban, apa lagi yang kita kena belajar? Terlalu banyak tambahan-tambahan pahala sebenarnya. Masya Allah kan? Sebanyak tanduk dan bulu-bulu yang ada pada binatang tersebut, insya Allah Allah gugurkan dosa sebaik
binatang disembelih, darahnya gugur ke bumi seiring itu. Sebab tu sunat kalau mampu tengok binatang tu disembelih. So kenapa nak buat kat tempat kita kalau boleh, sebab kita dapat tengok binatang tu disembelih. Tapi ibu-ibu nak tengok pun tengok keadaan. 7 orang nama satu lembu, 6 orang nama haji pokcik sekian-sekian, nama ke-7 tu nama Siti Aminah kita. Kan? Tiba-tiba saya dah belajar daripada Ustazah Zai, saya nak tengok juga lembu saya disembelih. Dah tersepit di tengah-tengah berbanding pokcik-pokcik yang lain yang ada tu. Tolong jangan ibu-ibu dirahmati Allah. Aduh, susah hati saya sahabat, susah hati. Ni bini siapa yang duduk tengah-tengah tu? Dia balik ngajar suami dia tak datang kuliah pula kan? Abang, tahun ni kan korban nama saya. Rupanya sunat besar pahala kalau saya tengok lembu tu disembelih, darah jatuh. Allah besarnya pahala suami. Ayu pergilah kan. Kita dulu kan jahil, sekarang you dah belajar. I memang teruskan kejahilan I tu tiba kan sahabat-sahabat. Jadi dia pun pergi. Semua orang lelaki ni, yang lapahnya lelaki, yang sembelih lelaki, semua lelaki. Kita pula terselit tengah-tengah. Boleh ke kita buat macam tu? Tak boleh. Tu Kak Norma panggil, kita ada potong-potong bawang ni nak buat sup tulang, jap lagi jomlah tolong. Kan? Itu lebih afdal daripada kita tengok lembu disembelih kalau terpaksa bersesak-sesak dengan orang lelaki yang bukan mahram kita. Jadi tengok keadaan. Lepas tu nanti dia tanya lagi, Ustazah, tapi dengar ceramah Ustaz tu hari tu lembu Nabi korban dengan kambing kan Ustazah? Sunat lain pula tu pahalanya kan? Ya Kak, kenapa? Saya nak tukar lah Ustazah, tak jadilah masuk lembu, nak masuk kambing. Kalau kambing seorang Kak, tak boleh bagi 7, maka duitnya kena tambah. Tak apa Ustazah, saya ada bajet, tambahlah kambing. Tambahlah duit kambing, keluarkan nama dia daripada lembu. Ingat senang ke nak susun? Keluarkan nama kat lembu, nak cari ganti hok bahagian tu, dia masuk kambing, dah tambah duit. Okey, dah bank in semua. Dah dekat dah Ustaz nak terbang pergi Kemboja. Ustazah nak tukar lembu balik boleh tak? La ilaha illallah. Kenapa pula ni Kak? Saya dengar satu tazkirah ni, dia kata digugurkan dosa sebanyak mana bulu-bulu pada binatang itu. Saya tak tidur satu malam. Saya fikir Ustazah, bukankah lembu punya bulu lagi banyak daripada bulu kambing? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kan sakit kepala, fikir sakit kepala. Ampunkan dia ya Allah, kesianlah dekat aku, bagilah kesabaran ya Allah, sebab dia tak faham. Kalau dia faham, dia takkan buat macam ni. Gelak gelak, memang betul gelak. Tapi kalau orang faham, dia takkan macam tu. Maka Ustazah ni mengajak sungguh-sungguh, jomlah kita beramal dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah kita boleh buat keputusan. Tak apalah bang, kan tak payahlah nak menyusahkan pihak pengurusan. Sebab apa? Sebab kita memang ada bajet untuk seekor kambing kan. Allah tahulah macam mana nak kira. Kita larat ke nak kira bulu-bulu lembu dengan kambing tu? Tak larat. Entah-entah kambing kita tu walaupun seekor, memang bulu dia jenis lebat banyak. Kan? Lembu tu pula jenis bulu dia memang tak tahulah siapa yang cukur hari tu, sikit je bulu dia contoh. Senangkan hati macam tu, okey lah. Ini semua benda nak diambil masuk tanpa fikir panjang, tanpa rujukan, terus saja buat. Ini antara contoh yang kita jadi kesian sahabat, jadi caca marba. Akhirnya sampai habis ibadah korban. Akak hari tu duk banyak-banyak tanya Kak Juan dekat mana? Tak masuk pun Ustazah, sebab akak confuse lah diorang ni. Jap sana, jap sini, duk confuse gitulah dulu kini selamanya. Kan? Jadi kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan sampai jadi macam tu, sebab yang rosak nanti diri kita sendiri. Now ayat ataupun bab 47 menuduh orang beriman bodoh. Okay? Saya tak suka sebut perkataan ni, tapi memang ada dalam kitab. Kalau dalam kitab Latahzan, ibu-ibu dengar anak-anak duduk sebelah, dia kata Ustazah Mama ni suka cakap perkataan bodoh, dia kata kan. Sebenarnya kita baca kitab. Sebab bodoh dalam agama bukan maksud orang yang tak lulus SPM. Anak-anak SPM baru ni dapat result mereka kan. Ada ibu-ibu yang tak keluar masjid, tak pergi mana-mana ni. Sebulan tak pergi. Kang pergi Ustazah, dia tanya, anak kau berapa? Anak kau berapa? Tak pergi. Biar reda dulu Ustazah, baru saya pergi. Rugilah ibu. Kalau tak nak bagi tahu, tak payah bagi tahu. Lulus adalah. Kalau aku tak masuk Facebook tu, tahu-tahu je lah. Tak 10A lah tu. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Senang je zaman sekarang ni. Kalau masuk Facebook 9G. Bukan Facebook, dia masuk TikTok.
Kan dengan bangganya 9G. Masya Allah sahabat, diviralkan ni. Itu konten yang memualkan kita. Minta maaf. Kerana apa? Nanti komen mokcik-mokcik yang komen ni. Tak apalah nak, anak acik dulu pun tak sekolah, sekarang jadi bos besar dekat kedai runcit dia. Contoh kan. Jadi budak tu syok. Sebenarnya apa yang merosakkan masyarakat, anak-anak kita sedang dekat universiti tahun 3, tahun 4, merayu dekat mak. Mak tak payahlah teruskan final exam ni, susahlah. Mak dah bersusah payah ni hantar 4 tahun duduk. Tak nak teruskan pelajaran sebab tengok orang kat TikTok hanya jadi YouTuber saja boleh dapat duit beribu-ribu sebulan. Tak nak dapat degree, tak dapat degree pun buat apa? Asal dapat degree bagus je mak masuk Facebook. Tak payahlah, biarlah saya berniaga online. Sebulan kawan saya tu dapat sampai dekat 10,000. Duit. Akhirnya anak-anak kita makin lemah akalnya sebab tak nak belajar. Faham Hanya dengan hiburan dapat duit. Ini yang pelik hari ni sahabat-sahabat muslimat. Yang salah dijulang-julang, diangkat-angkat. Yang betul pula yang dikecam-kecam. Hanya kerana media sosial. Jadi kita nak pujuk anak kita berperang dengan semua ni. Habiskanlah long, kamu ada degree mana-mana senang. Tak senang juga bu, banyak je orang menganggur ada degree. Kita nak jawab macam mana lagi ustazah? Betul kan muslimat dirahmati Allah? Berlawan dengan media sosial ni. Sebab tu kita kena sembang. Saya pergi Kuantan baru ada seorang ibu menangis sungguh-sungguh. Ustazah kenalkan anak saya. Kenal kak kenapa? Dulu kan dia masa kecil talkatif, asyik bercakap je dengan saya. Sekarang dah remaja ustazah, ya Allah, nak jumpa dia dalam seminggu pun susah. Kenapa tak nak bercakap dengan saya ustazah? Faham, masa kecil masalahnya berbeza. Dah remaja berbeza. Dah tua bawa balik isteri dan cucu pada kita berbeza lagi. Ini semua cabaran ibu-ibu dirahmati Allah. Semoga ada pahala jadi ibadah untuk setiap kesusah payahan kita itu. Amin. Okey, orang munafik mempunyai pendirian yang lemah dan amat sedikit memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Maknanya orang munafik, kita tak nak jadi orang munafik, mempunyai pendirian yang lemah. Lemah ni kalau orang Melayu selalu gambarkan macam lalang lah. Ditiup ke kanan, dia ke kanan, ditiup ke kiri, dia ke kiri, dia tak ada pendirian. Sebab itulah kalau cerita bab fashion saja contoh kan, asal fashion apa keluar dia dulu nak beli. Dah lah sekarang pakai hujung jari je. Suami kata, awak bukan dah ada tudung 2 almari ke? Ni fashion lain bang, ni artis ni pula keluarkan. Mana tahu kalau I pakai jadi macam muka dia. Memang takkan jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab yang jual tudung tu dia, yang membelinya kita. Kita pakai berpuluh-puluh helai, tak jadi muka dia pun. Tapi lemahnya kita, asal ada yang baru beli, asal ada yang baru beli. Ini sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak sedar kita punya jiwa yang lemah. Masalahnya ustazah lalu lalang je dekat akak punya Facebook ni, geram je. Saya pun lalu lalang juga kak, delete je senang. Kenapalah yang buang masa tengok warna je ada 18 ustazah. Ya Allah, kak belum solat Zuhur ni, tengok warna. Ini pun cantik lah, ni pun cantik. Akhirnya pukul 3 petang baru solat Zuhur. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jiwa yang lemah dan amat sedikit memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Dia tak ambil tahu benda yang sepatutnya dia tahu. Dia sibuk nak ambil tahu benda yang sepatutnya dia tak perlu ambil tahu. Contoh, lalu dekat media sosial kita, kehidupan orang lain. Kahwin ke, bercerai ke, beranak ke, itu perlu ambil tahu ke tidak sahabat-sahabat? Kita yang sibuk, tak tahu ke dia dah bercerai sekarang? Ya Allah, kesian anak dia yang tu kan, dia pula yang sibuk. Padahal pengetahuan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Quran sumbernya jelas sahih. Kalamullah, kata-kata Allah, tak ada siapa pun yang jumpa kesilapan walaupun satu titik. Tapi Quran tak ramai orang berminat untuk mengkaji, untuk ambil tahu. Kenapa sahabat? Kita berperang dengan nafsu. Kita berperang dengan syaitan. Yang bila kita buka je baru baca setengah muka, kita dah rasa menguap. Sedangkan 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, pesta ibadah kedua selepas Ramadan. Tolong kempen dalam family group mana-mana. Anak-anak ibu yang ada hutang puasa hari tu, jom puasa. Bila bu? 1 hingga 9 Zulhijjah. Usahakan. Hutang kamu berapa hari hari tu? 5 hari.
pilih mana-mana hari, 5 hari yang kamu boleh puasa dalam 9 hari ni. Kenapa? Sebab ibu nak cuba puasa 9 hari. Mana hadisnya Ustazah? Bukan sahih untuk suruh puasa 9 hari, tapi kita pegang yang kata Nabi, 9 hari ni adalah hari yang paling disuruh banyakkan ibadah. So ibadah tu antaranya adalah puasa. Mampu buat, tak mampu tak apa. Jatuh pula Jumaat, Sabtu, Ahad, kenduri banyak ni Ustazah. Jangan pakat tak pergi kenduri sebab puasa pula. Sian orang tu buat kenduri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita raikan mana yang boleh. Allah Ustazah tengok, saya pun sebenarnya stres cakap dengan diri sendiri ni sahabat. Kenapa ya Allah 1 hari bulan, 30 hari bulan dah gerak ke Kertih kuliah daripada Sabtu lah, sebab Ahad saya kena di TV Al-Hijrah. Lepas tu Allah, macam mana ya orang dah siap semua ni, kenapa pula tu saya tak perasan lah bang 1 Zulhijjah ni tarikh ni. Sebab biasanya kita raikan dengan puasa. Tapi bila kita dalam musafir, orang jemput pula, lepas saya masak ni special untuk Ustazah, dah special pula, meleleh pula air liur kita kan. Tak jadilah nak puasa, rasa sayang sangat. Tapi pujuk balik hati, ya Allah, mudah-mudahan kita tunaikan hajat orang, Kau tunaikanlah hajat aku ya Allah. Sebab ada benda lain, okey tak boleh puasa, ibadah apa yang lain? Ni aku pergi sana, aku nak cari mana aku ada anak yatim ke tempat yang aku nak sedekah lebih sikit, sebab aku rugi ni tak boleh puasa. Cari benda lain sahabat. 9 hari cari apa saja benda yang boleh digandakan amal soleh kita. 10 hari raya dah, 10 Zulhijjah. Ke ada yang tak tahu raya haji jatuh 10 Zulhijjah? 1 Zulhijjah lah Ustazah raya. Raya seorang-seorang hari Jumaat ni. Raya haji 10 Zulhijjah. Kita gelak tapi ramai. Kenapa raya haji 10 Zulhijjah Ustazah? 1 Syawal boleh pula, 1 Syawal kan boleh siap nyanyi-nyanyi. Tapi kalau Zulhijjah, kenapa 10 Zulhijjah? Astaghfirullahalazim. Tolonglah mengaji. Kesian sebenarnya, kesian. 10 Zulhijjah raya, hari pertama program menyembelih korban. Dan sambung 11, 12, 13. Maka 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah adalah hari tasyrik. Hari tasyrik. Kalau hari tasyrik tu jatuh hari Isnin, wa imma hari Kamis, wa imma 3 hari pertengahan dalam setiap bulan yang kita sunat berpuasa, ketika itu haram berpuasa. Wa imma nak ganti, nak qada puasa, ketika itu haram berpuasa. Faham Sebab apa haram Ustazah? Sebab hari tasyrik memang Allah haramkan berpuasa. Jadi ramai orang yang I bukan buat apa pun kat rumah, anak-anak tak balik raya haji ni. I nak balik cepat lah, nak buat apa cepat-cepat ni? I nak buka puasa. Buka puasa? Yelah kan I biasa puasa Isnin Khamis. Oi, ni hari tasyrik ni. Tiap tahun ada yang, Ustazah tadi dekat masjid ada kawan saya ni dia puasa. Dia memang tak tahu tak boleh puasa. Sebab di setiap Isnin Khamis dia puasa. Puasanya tak jadi ibadah. Mujur sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu tapi buat-buat tak tahu sebab konon dia nak puasa juga, puasanya itu menjadi haram dan berdosa besar. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bukan mesti benda yang kita rasa kita buat tu ibadah dia jadi ibadah. Sebenarnya tidak. Okey? Baik. Mana tadi? Justru itu mereka mudah menuduh orang beriman bodoh atau kurang ilmu pengetahuan dalam menangani urusan kehidupan. Orang Islam beriman pula memang biasa kena kecam, bahkan orang kata bodoh lah kau ni. Kenapa dia kata bodoh? Pasal bulan Ramadan nak kena puasa 30 hari. Kami pun puasa juga, tapi kami puasa makan je, air boleh minum. Kan ada sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena teruk. Tapi kenapa kita yang nak condong kepada mereka? Sebab puasa kita diperintahkan oleh Allah begitu cara yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita. Kena berdiri dengan teguh yakin. Kalau orang kata aku kalau dapat laki macam kau ni aku tinggal je. Kenapa kita tak cenderung kepada cakap-cakap kawan kita? Sebab hanya kita yang kenal suami kita, sahabat. Tapi berapa banyak batu api. Aku kalau jadi engkau, badan aku bukan lebam kena pukul pun. Sekadar aku sakit hati kat sini ya Allah, sampai hati dia buat macam ni. Kawan kita tu boleh tahu tak kalau kita tak cerita kat dia? Tak tahu. Lepas tu macam mana yang kawan tu, aku kalau jadi engkau ni memang aku dah cekik-cekik lagi engkau tu. Dia pula nak cekik suami kita. Suka hati kita lah. Allah bagi kat kita dengan nilai itulah kita dipilih Allah mudah untuk ke syurga. Sebab kita tahu di mana duduk kita sebagai lubuk pahala yang Allah dekatkan pada kita. Tapi jangan terlampau bendol sangat sahabat-sahabat. Kak, kenapa lebam-lebam tubuh ni? Tak ada Ustazah, tak boleh cerita aib suami. Kan?
Jiran pula, ustazah rasanya dia tu suami dia memang selalu pukul ustazah. Saya terkejut sahabat. Saya dengar, ustazah saya rasa kalau saya kira, saya dengar suami dia menjerit keluar kereta, turun motor, ku ceraikan kau dengan talak 3. Dah berapa kali dah saya dengar ustazah, tapi masih duduk lagi bini lagi. Ni cerita. Kak biar betul. Ya ustazah, saya kesian dengan dia. Dia selalu baiknya lah, tapi kena pukul isteri suami dia dah berkali-kali. Suami saya dengar, anak-anak saya dengar, ku ceraikan kau dengan talak 3, keluar kau sekarang. Isteri ni pun, tak apalah kak, dah nasib saya dapat suami macam ni, lebam muka, patah jari sahabat. Macam mana saya nak tolong? Akak ni kena buat report, kena tolong kawan tu, sebab dia dah jadi mudarat pada tubuh dia. Dah keluar lafaz berapa puluh kali dah dia cakap aku ceraikan kau talak 3. Asal marah je cerai talak 3, tapi dapat baby lagi. Sabar je lah ustazah. Macam mana tu ustazah? Dapat baby pula ustazah, baran macam tu, tapi dapat baby. Akak ni bertahun-tahun tunggu baby tak dapat-dapat pun ustazah. Kan lembut je suami akak. Tu nak ceritanya kehidupan manusia macam-macam. Bukan Allah suruh mudaratkan tubuh kita sahabat, tapi pertahankan diri mengikut apa yang Allah telah tetapkan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana manusia yang telah beriman, mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh yang telah beriman. Mereka menggelak-gelakkan orang beriman, ikut je apa Nabi Muhammad cakap. Kan kau tak sedar ke Nabi Muhammad tu sahar, tukang sihir, Nabi Muhammad tu kadzab, penipu. Padahal orang-orang munafik seperti Al-Walid Al-Mughirah contoh, dia hatinya cakap, pahal Nabi Muhammad ni kalau bercakap je kita macam jadi lembut hati, jadi sejuk bila berdepan dengan dia. Sebenarnya hati dah menerima Muhammad ni adalah kekasih Allah, tapi sebab sombong ego orang munafik ni, mulut menafikan. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi orang macam ni dia duk kata orang yang follow ajaran Nabi ni bodoh. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang sebenarnya bodoh, kata Allah. Tetapi mereka tidak mengetahuinya. Barulah saya faham dalam kitab La Tahzan, orang yang bodoh bukan orang yang tak lulus periksa, bukan orang yang tak ada pangkat tinggi, tapi orang yang bodoh adalah orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nampak tak sahabat-sahabat? So ni jaminan Allah. Kenapa kita nak sedih kalau orang kata kau ni bodoh lah? Kat mana bodohnya aku? Oh sebab aku tak ada pangkat tinggi kot. Tak payah sedih. Sebab Allah yang kata bodoh tu bukan kerana itu-itu. Tak beriman kepada Allah dan Rasul, itulah orang yang bodoh. Tapi mereka selalu menempelak kita sebagai bodoh. Ada peluang, kau kenapa tak buat loan kat sini? Dia punya ni sikit tau. Ni kau terlibat dengan riba ni, bodoh lah kau ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nampak macam bodoh, tapi di sisi Allah itulah orang yang bijak. Berdasarkan ayat di atas, jelas orang-orang yang munafik adalah golongan yang bodoh kerana mereka hidup berlandaskan kesesatan dan kejahilan serta tidak dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Itulah bodoh. Semoga bukan kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti kelas akan datang 48, 49 dan kita tutup 50. Kita serah kepada ketua muslimat kita dan ahli jawatan kuasanya untuk lepas itu sadaqallahul azim terus ataupun nak mengaji kitab apa. Jangan sebut kat saya kitab tebal-tebal. Sebab apa? Kitab setebal ini pun bertahun-tahun baru habis. Sekian dimaklumkan. Okey. Nanti dia nak mengaji ustazah, lepas kitab ni kita sambung kitab dot-dot. Tebal gila tu kak. Takut kalau wakak tak mati dulu, saya pula yang mati. Macam itulah. Lagipun kitab tebal ni sayang sahabat, mahal kan. Ustaznya datang jap, saya kat Terengganu lah, kat Noma tak datang lagi. Akhirnya kitab-kitab yang mahal tu berbaris dekat almari kita.
kita tak telaah pun. Saya suka bila macam ni, maknanya kita habis juga walaupun beberapa tahun. Okay? Moga Allah redha pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahai Allah, beri kami faqih, beri kami faham dalam agama. Kami pohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kami ilmu, anugerahkan kami kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Kami pohon ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Andai engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Bantu kami beramal dengan ilmu yang kami pelajari dalam kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Jangan engkau golongkan kami di kalangan orang-orang itu yang engkau murkai ya Allah. Jangan pula engkau golongkan kami di kalangan orang-orang yang kafir itu ya Allah. Sebaliknya engkau masukkan kami di kalangan orang-orang saleh yang telah engkau angkat dan puji nama-nama mereka dalam kalammu ya Allah. Himpunkan kami bersama para salihin dan salihat di dalam syurgamu yang kekal abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Ampun maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.